Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, cikgu kena buat video sikit lah untuk kita punya PMP. Kita pun tak tahu berapa lama kita akan cuti. Jadi cikgu nak juga bagi awak kerja untuk buat di rumah, ya. Sementara kita tunggu bila kita boleh balik ke sekolah, kita tak tahu kan. Okay, sebelum cuti iaitu cikgu ajar tentang, sebelum awak exam kan, cikgu ada ajar tentang kakisan logam, ya. Kakisan logam ni dia kakisan logam ni berlaku pada semua logam lah, di mana logam teroksida membentuk ionnya. Maksudnya kalau di sini semua logam mengalami kakisan. Semua logam terkakis. Bagaimana logam terkakis? Dia punya kereaktifan tu bergantung kepada dia punya kedudukan dalam siri elektrokimia. Awak pun tahu yang cikgu dah sebut banyak kali kan. Kalau dia punya keelektronegatifan dia, yang kalau nak kahwin tu lah. Kalau nak kahwin mesti ada zat ferrum supaya perempuan hamil cukup anak. Okay. So ini dia punya kereaktifan dia. Yang mana yang lebih atas, maksudnya dia lebih reaktif, dia lebih senang berlaku kakisan. Okay, kakisan logam ni kita nak sentuh lebih kepada pengaratan, ya, pengaratan besi. Dalam banyak-banyak logam, semua logam, satu saja logam yang mengalami pengaratan iaitu besi. Okay, yang ni pun cikgu dah sentuh hari tu. Cikgu just nak revise sikit saja, ya, supaya awak ingat balik. Okay, yang pertama cikgu sentuh tentang bagaimana besi berkarat. Okay, besi berkarat mesti ada dua benda, ya, iaitu yang pertama mesti ada air dan yang kedua mesti ada oksigen. Okay, ini gambar ajar tentang pengaratan. Awak pun tahu, kita dah buat dalam kelas hari tu. Kita ada besi, ya, ini besi kita. Anggap ini besi. Okay, ini besi dan kita ada titisan air. Okay, dalam titisan air ada oksigen, ya. So dalam air mesti ada oksigen lah, kalau tidak ikan tak boleh hidup kan. Okay, so oksigen paling tinggi kepekatan dia pada bahagian tepi. Awak pun tahu yang tu. Okay, cikgu revise balik saja sikit je, ya. Yang pertama besi apabila terkena air, apa yang berlaku pada besi akan mengalami pengoksidaan, ya. Pengoksidaan di sini bermaksud besi akan berubah membentuk ion ataupun ferrum berubah kepada ion ferrum Fe2+, di mana dia menderma elektron. Okey, kita balik kepada rumus kita, iaitu derma no terima PT. Kalau dia menderma, dia adalah terminal negatif. Jadi awak terus negatif juga bermaksud, no bermaksud negatif juga adalah anode, ya. Anode, so awak tandakan anode itu pada bahagian yang terkakis tu, ya, terkakis. Maksudnya bila ferrum tukar jadi ion ferrum, dia akan membentuk kakisan ataupun dia punya beratnya akan berkurang daripada besi, daripada pepejal dia jadi ion kan. So dia berat dia berkurang. Kalau dia bermula 10 gram, kalau dia mengalami kakisan, dia tinggallah 9 gram contoh. Itulah, ya, contoh paling mudah. Okey, kemudian daripada besi, daripada elektron yang dibebaskan itu, elektron tu akan bergerak ke bahagian sisi air. Bahagian sisi air ni yang mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Okey, di situ berlaku proses penurunan lah. Proses penurunan iaitu terima kan. Terima ni terminal positif, T adalah turun. Turun bermaksud proses penurunan. Tadi O di atas proses pengoksidaan. Yang di atas ni pengoksidaan, yang di bawah ini adalah proses, ini nombor 1, yang ini nombor 2, ya, proses penurunan, ya. Proses penurunan 4 orangutan, ya, berjambul. Cikgu pernah bagi tahu kat awak, just terbalikkan sahaja. Okey, terbalikkan 4 orangutan tu, oksigen tambah air tambah dengan elektron yang dibebaskan oleh ferrum tadi dan membentuk ion hidroksida, OH-. Okey, dua-dua ion yang terhasil itu, iaitu ion ferrum dan juga ion hidroksida, akan membentuk tindak balas ataupun akan membentuk sebatian yang kita panggil sebatian ferrum hidroksida, ya.
Fe2+ tambah dengan OH- membentuk ferrum hidroksida. Okey, ferrum hidroksida kita lama kelamaan dia mengalami lagi proses pengoksidaan, berlaku proses pengoksidaan dan akhir sekali dia akan membentuk ferrum 3 oksida terhidrat. Nama dia ferrum 3 oksida terhidrat. Okey. So, ini proses keempat ini proses keempat dia hanya berlaku pada ferrum sahaja. Kalau untuk semua logam lain, yang logam lain juga mengalami kakisan ni, tetapi dia punya step dia sampai yang ke-3 sahaja. Ni revision cikgu dah terangkan sebelum cuti itu, cuma cikgu nak revise balik saja sebab kita nak masuk kepada eksperimen berkaitan dengan pengaratan besi. Okey, jadi kalau yang lain magnesium 2+, jadi dia akan membentuk magnesium hidroksida lah. Hidroksida di sini dia hidroksida adalah dia bersifat alkali. Okey, dia bersifat alkali. Okey. So itu untuk pengaratan besi pengaratan besi. Alright, kita pergi kepada eksperimen pula kakisan logam. Okey. Kenapa kita guna besi? Macam cikgu cakap sebelum ni lah, besi ni memang logam yang murah, mudah didapati. Jadi kita akan sentiasa gunakan besi dalam apa jua alat-alat yang kita buat lah, yang ada, buat kereta lah, buat macam-macam mesin dan sebagainya, semua guna besi. Tapi bagaimana? Besi berkarat. Apa-apa pun besi mesti berkarat. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan besi berkarat? Bagaimana kita nak mengelakkan? So kita menggunakan, ada banyak cara. Yang pertama, awak boleh guna pengaloyan, campurkan logam lain. Macam kita bentukkan gangsa, kita bentuk stainless steel kan, logam ni karat, kita tambahkan dengan karbon untuk menjadikan logam tersebut tidak berkarat. Lagi kita boleh cat kita punya besi tu. Kita boleh apa lagi, macam-macam lagi lah. Kita boleh shellac tahu shellac, kita just gunakan air sahaja, kita gunakan minyak pada bahagian permukaan besi tu untuk mengelakkan besi tersebut daripada berkarat. Dan ada beberapa kaedah lagi lah, tapi kaedah yang cikgu nak sentuh di sini adalah kaedah yang kita panggil sebagai logam korban. Logam korban ni, macam mana kita nak masukkan logam korban? Logam korban ni adalah kita meletakkan satu logam lain, sama ada logam tu lebih tinggi kedudukan dia dalam siri elektrokimia ataupun logam itu lebih rendah kedudukannya daripada dalam siri elektrokimia. Contoh kita ambil contoh kita ambil apa yang menggunakan kita ambil atap zinc. Kita guna atap zinc. Awak tahu nama dia adalah zinc, atap zinc. Tapi sebenarnya nama saja dia zinc, atap zinc. Tapi kenapa lama-lama atap zinc tu kan yang kita gunakan, awak nampaklah dekat kedai-kedai lama adalah pakai atap zinc ni kan. Tapi lama kelamaan dia tetap berkarat. Adakah zinc itu yang berkarat? Tidak sebenarnya Atap zinc tersebut sebenarnya adalah besi. Sebenarnya dia adalah besi. Tapi kita salutkan, macam kita coating dia dengan zinc. Kita coatingkan dia dengan zinc. Di antara zinc dengan besi, kalau nak kahwin mesti ada zat ferrum. Bermaksud di antara zinc dengan besi, zinc berada lebih atas daripada ferrum dalam siri elektrokimia. Jadi di antara zinc dengan ferrum, yang mana yang akan terkakis dulu? Dah tentulah zinc. Sebabkan zinc berada lebih tinggi, ataupun zinc adalah logam yang lebih elektropositif daripada ferrum. Jadi zinc yang akan terkakis. Zinc akan terkakis sampai satu tahap bila lapisan zinc ni dah habis berubah membentuk ion zinc, masa itulah ferrum ataupun besi kita akan terdedah. Bila besi kita terdedah, so besi itu akan berkarat. Jadi dia akan ambil masa sikit lah. Sementara nak tunggu lapisan zinc tu hilang habis, zinc tukar jadi ion, barulah lapisan besi itu terdedah dan dia akan berkarat. Lagi contoh yang lain, kita gunakan juga
logam korban, tapi kita gunakan kali ini berada di bawah dia. Contoh, kita gunakan stannum, kita gunakan timah. Waktu timah kita gunakan untuk buat tin kan, untuk dalam tin makanan. Dalam tin makanan macam sardin, macam susu pekat, susu cair apa semua kan, kita gunakan timah. Ya, tapi sebenarnya sama juga macam aplikasi tadi, cuma kali ni besi di bahagian dalam ni, ya, dan kita gunakan tin. Kita coating dia dengan tin dan juga tin di bahagian luar dan juga bahagian dalam. Sebab itulah tin ni dia lapisan dia tebal sikit lah. Maksudnya dia melindungi besi. Adakah tin yang akan terkakis? Stannum berada di bawah besi. Stannum dia akan terkakis, tapi stannum ni dia kurang reaktif. Bila dia kurang reaktif, jadi dia lambat. Proses kakisan dia tu lambat. Ya, dia lambat. Maksudnya dia tahan lebih lama di bahagian luar tu. Ya. Dia tukar juga kepada ion stannum, tapi proses tu sangat-sangat perlahan. Ya, sebab dia adalah logam yang kurang reaktif. Cuma apa yang akan berlaku, apa yang kita tak nak adalah kalau tin ni kemek. Bila tin ni kemek, ya, maksudnya bila tin ni kemek, dia akan mendedahkan ferrum ni. Dia akan mendedahkan ferrum. Kalau dia mendedahkan ferrum ni, tin kemek kan, so bahagian terkopik ke dan sebagainya, dia akan mendedahkan ferrum dan menyebabkan ferrum berlaku pengoksidaan dan ferrum akan berkarat. Ya, ferrum akan berkarat. Sebab itulah bila kita beli makanan, pastikan makanan yang kita beli tu bukan daripada tin yang kemek lah. Kalau tidak, tukarlah. Maksudnya jangan belilah, sebab besi ni dia harmful lah pada badan kita kan, sebab dia logam yang berat. Okey, itu untuk kenapa kita gunakan logam korban ni, ya. Logam korban ni supaya kita nak mengelakkan besi daripada berkarat, ya. Okey, jadi untuk eksperimen besi, pengaratan besi, kita ada eksperimen ni, ya. SPM pernah keluar soalan ni. Okey, yang pertama sekali kita gunakan paku besi saja, ya, paku besi. Dan ni tabung uji lah, tabung uji 1, tabung uji 2 dan juga tabung uji 3. Okey, tabung uji yang pertama kita gunakan dengan paku besi saja. Tabung uji kedua, kita letakkan paku besi dan kita balutkan paku besi kita itu dengan kepingan ataupun jalur kuprum. Di sini kalau ferrum dan juga kuprum. Jadi kuprum berada lebih bawah daripada ferrum dalam siri elektrokimia. Okey, kemudian yang ketiga, kita ada paku besi dan juga jalur magnesium. Di sini kita gunakan jalur magnesium. Kita balutkan dia dengan jalur magnesium. Okey. Kita ada 3 bahan yang kita masukkan di dalam ni, ya. Bahan yang pertama kita gunakan agar-agar panas. Agar-agar panas ni dia provide, di sini dia nak menyediakan permukaan tu ada H2O, dan pada masa yang sama dia ada juga oksigen. Jadi dalam agar-agar ni terkandung air dan juga oksigen untuk membantu proses pengeratan itulah. Okey, yang kedua, yang ni nama dia susah sikit. Nama dia kalium hexacyanoferrat 3. Okey, cikgu ulang balik. Kalium hexacyanoferrat 3. Apa fungsi kalium hexacyanoferrat 3 ni? Dia nak mengesan kehadiran ion ferrum, ya. Mengesan kehadiran ion ferrum. Dia tak ada warna, tapi kalau ada kehadiran ion ferrum, dia akan bertukar kepada warna biru, ya. Okey, kalau ada kehadiran ion ferrum, dia akan tukar kepada warna biru. Okey, yang terakhir adalah phenolphthalein. Okey, phenolphthalein, apa fungsi phenolphthalein? Dia mengesan kehadiran ion hidroksida. Kita pun tahu di mana phenolphthalein tidak berwarna. Bila dia jumpa saja ataupun ada kehadiran ion hidroksida, dia akan bertukar kepada warna apa? Merah jambu kan. Phenolphthalein akan tukar jadi merah jambu. Okey. Eksperimen ni simple je, senang je. Kalau kita tengok, ya, paku besi yang pertama, adakah dia akan berkarat? Adakah kehadiran ion ferrum dalam ni? Mesti ada, sebab paku besi sahaja. Ya, mesti ada kehadiran ion ferrum, di mana ferrum
ferrum berubah membentuk Fe2+ tambah 2E. Okey. Dan teruslah dua apa yang berlaku, ion hidroksida, oksigen yang tadilah, macam yang kita buat tadi. Kita balik kepada yang pertama, nota kita yang pertama tadi kan. Dan akhirnya dia akan membentuk karat lah. Okey. Yang kedua pula, kita balutkan dia dengan kuprum. Okey. Di antara ferrum dan kuprum, yang mana yang lebih reaktif? Dah tentulah ferrum, ya, sebab ferrum berada di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Jadi dengan kehadiran kuprum di sini, ialah sini masa tabung uji yang pertama, ya, dia berlari seorang diri. Bila lari seorang-seorang, dia akan berkarat. Bila dia lari seorang-seorang, awak rasa dia lari laju ke dia lari pelan? Dah tentu dia akan lari biasa, macam jogging lah kan. So sebab itu proses pengeratan berlaku tetapi perlahan. Tapi kalau yang untuk yang kedua ni, dia berlari berdua. Ferrum awak tahu lebih kaya daripada kuprum. Ya, ferrum lebih kaya, bermaksud ferrum berada di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Jadi proses pengeratan itu berlaku dengan lebih cepat, ya, berbanding dengan tabung uji yang pertama. Jadi kalau di sini awak akan nampak kita guna agar-agar dalam keadaan pepejal. Bila agar-agar dalam keadaan pepejal, jadi kita hanya boleh cakap tadi ada kehadiran ion ferrum, ya, ada kehadiran ion ferrum. Jadi tabung uji yang pertama kita boleh kata sedikit tumpukan biru. Kenapa tumpuk? Sebab ni adalah pepejal. Bila pepejal, awak takkan dapat satu larutan tu warna biru. Awak hanya akan dapat mungkin mendakan biru, ataupun awak cakap tumpukan biru pun boleh. Okey, yang kedua, ya, sebabkan ada kehadiran kuprum di sini, so ferrum dia akan terkakis dengan lebih cepat, ataupun dia akan berkarat dengan lebih cepat, ataupun dia akan menghasilkan ion ferrum dengan lebih cepat. So kita boleh cakap banyak tumpukan biru, ya, banyak tumpukan biru. Okey, yang ketiga pula, dia ada ferrum dan juga magnesium. Okey, sebabkan magnesium berada di atas ferrum dalam siri elektrokimia, jadi magnesium lah yang akan terkakis dahulu berbanding ferrum. Jadi di sini ada tak berlaku pengeratan ataupun ada tak berlaku pembebasan ion ferrum? Tak ada. Disebabkan magnesium yang akan berubah menjadi ion magnesium. Jadi macam cikgu cakap tadi lah, bila melibatkan ion magnesium, ya, bila melibatkan ion magnesium, ya, so proses dia sampai nombor 3 saja, iaitu dia membentuk, akhir sekali dia akan bentuk magnesium hidroksida. So apabila membentuk magnesium hidroksida, so phenolphthalein ambil alih di sini, ya, bermaksud tidak ada warna biru lah, tumpukan biru tak ada. Kita akan dapat tumpukan merah jambu, ya, tumpukan merah jambu. Jadi kalau pemerhatian, kita nak buat pemerhatian kan, awak akan kata pemerhatian awak sedikit tumpukan biru, banyak tumpukan biru, ataupun tumpukan merah jambu terhasil. Okey, and then awak pun cakap lah, kalau untuk dia punya inference untuk yang nombor 1, awak boleh cakap sedikit ion ferrum terhasil, ataupun awak boleh cakap sedikit karat terhasil. Yang nombor 2, banyak ion ferrum dihasilkan, ataupun awak boleh sebut banyak karat dihasilkan. Yang ketiga, yang tabung uji yang ketiga, awak boleh cakap tiada kehadiran ion ferrum, ataupun awak cakap tiada karat terhasil. Okey, ya, itu untuk apa kita nak bagi tahu dia punya pemerhatian dan juga inference. Okey, susah juga cikgu nak mengajar daripada sini kan. Cikgu harap awak dengar sampai habis, ya, 20 minit juga ni, ya. Cikgu harap awak dengar sampai habis apa yang telah cikgu sampaikan ni. Kalau apa-apa yang awak tak faham, kita boleh berbincang. Cikgu nak awak buat satu grup kimia lah. Di situ cikgu akan bagi latihan dengan apa yang kita buat satu grup kimia di WhatsApp ke, di Telegram ke, ya. Kemudian di situ cikgu akan bagi latihan lah, and then kita bincang latihan daripada situ. Okey, jadi lebih mudah lah, macam tu. Okey, video ni cikgu akan uploadkan di YouTube, ya. Cikgu akan uploadkan di YouTube, jadi awak tengok di situ.
Cikgu akan bagi link nanti. Jadi awak tak payahlah nak upload video yang besar-besar nanti kan. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Nanti kita akan buat lagi kelas online macam ni ya. Right, thank you.